Salam sejahtera bersama saya, Fewin William dalam Semasa 4. Orang ramai tidak perlu bimbang terhadap bahaya re-entry daripada sisa roket Long March 5B milik China yang dilaporkan hilang kawalan selepas dilancarkan Khamis lalu. Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia Azli Kamil Napiah memaklumkan kebarangkalian objek tersebut menimpa manusia atau merosakkan mana-mana struktur bangunan adalah sangat rendah. Ia memandangkan 70% daripada permukaan bumi terdiri daripada air dan keluasan Malaysia adalah kecil. Jelas beliau, ramalan terkini roket tersebut jatuh ke bumi adalah pada jam 9.34 pagi semalam hingga 3.34 petang esok. Sisa roket masih mengorbit dan semakin menurun menghampiri re-entry zone. Lokasi re-entry sebenar tidak dapat diramal dengan tepat sehingga beberapa jam sebelum ia berlaku. Orang ramai yang mengesyaki atau melihat kejadian re-entry tersebut dinasihatkan tidak menyentuh atau mengambil sebarang objek yang mencurigakan. Selain diminta menghubungi talian kecemasan 999. Kadar import beras dikekalkan sebanyak 30% untuk menampung keperluan rakyat sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengekalan itu membuktikan kerajaan berjaya mengimbangi ekonomi dan keperluan rakyat walaupun negara sedang berdepan penularan COVID-19. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Cik Abdullah Maknawi berkata, sektor pengeluaran makanan diletakkan di bawah perkhidmatan perlu bagi memastikan rantaian pengeluaran makanan berterusan. Beliau juga memberi jaminan bekalan makanan terutama menjelang Hari Raya Aidilfitri mencukupi. Terdahulu, Datuk Cik Abdullah melakukan lawatan kerja ke Zik Bakery Kuala Terengganu bagi melihat program pembangunan usahawan industri asas tani serta prospek dan peluang kepada usahawan. Tahap kepekaan masyarakat terhadap gangguan seksual termasuk di ruang cyber masih rendah dan mengecewakan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof menegaskan terdapat segelintir individu yang menjadikan maruah golongan wanita sebagai bahan jenaka yang memalukan. Pihak kementerian mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan tidak bertanggungjawab ini, apatah lagi melibatkan kanak-kanak bawah umur. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Persona XY di Angkasa Puri. Datuk Siti Zailah mengulas insiden yang berlaku terhadap seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Selangor baru-baru ini. Tegasnya masyarakat Barat kelihatan lebih sensitif terhadap isu gangguan seksual berbanding masyarakat di negara ini. Kira-kira 216,000 permohonan kes daftar lewat sijil kelahiran DLSK direkodkan di seluruh negara dalam tempoh 10 tahun lalu. Daripada jumlah itu, lebih 6,000 kes dicatatkan tahun lepas. Bagaimanapun, berlaku tren penurunan setiap tahun sejak program Menyemai Kasih Merakyat mekar di seluruh negara dilaksanakan. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN Datuk Ruslin Yusof berkata, Selangor, Johor, Sabah dan Sarawak antara negeri yang mencatatkan kes tertinggi di LSK. Antara alasan yang dikenal pasti adalah faktor jarak rumah yang jauh dan tiada kemudahan pengangkutan. Peranan komuniti sekitar juga dituntut untuk melaporkan kes seumpama itu kepada JPN. Terdahulu, Datuk Ruslin menyerahkan sijil kelahiran kepada 2 kanak-kanak di Kampung Mercang Marang. Penantian lebih 9 tahun berakhir bagi 2 beradik ini kerana tercicir mendaftarkan kelahiran akibat masalah kesihatan dan kewangan. Dengan itu, sekian Semasa 4. Salam hormat dan jumpa lagi.